Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Biarkanlah kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan sebagai permulaan bagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur kerana setiap hari kami ada penyertaan-Mu, kami ada pemberkatan-Mu Bapa. Kami ada anugerah dan kasih sayang-Mu di atas kami. Kami bersyukur kerana kami tidak berseorangan di bumi ini Bapa. Kami bersyukur kerana kami bukan lemah dan tidak berdaya, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di atas kami boleh melakukan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Kami boleh mengharungi segala cubaan dan dugaan yang pernah Tuhan Yesus lalui. Ya Bapa, berkatilah awal pagi ini supaya kami menerima kekuatan, menerima kasih karunia daripada firman-Mu sendiri Bapa. Biarkanlah Engkau membuka rahsia yang ada di dalam-Mu supaya kami boleh nampak kehendak Tuhan, nampak rencana Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 73 ayat 21 hingga 28. Ketika aku sakit hati dan perasaanku dilukai, aku bodoh seperti binatang. Aku tidak faham akan kehendak-Mu. Namun, aku tetap di samping-Mu dan Engkau memegang tangan kananku. Engkau membimbing aku dengan nasihat dan kelak Engkau menyambut aku dengan kehormatan. Siapa lagi yang aku miliki di syurga kecuali Engkau? Tiada lagi yang aku ingini di bumi ini selain Engkau. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku ya Allah. Hanya Engkau yang aku perlukan selama-lamanya. Orang yang meninggalkan Engkau pasti musnah. Engkau akan membinasakan mereka yang tidak setia kepadamu. Tetapi bagiku, sungguh baik berada di samping Allah. Aku mendapat perlindungan daripada Tuhan Raja, dan aku akan memberitakan segala perbuatannya. Ya saudara dan saudari, ayat 21 hingga 23 mengingatkan kita bahawa walaupun mungkin kadang-kala kita tidak puas hati, kita tidak memahami kenapa Allah berbuat sedemikian, kita tidak faham tentang kehendak Allah. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita kecewa, mungkin kita komplain, mengadu, putus asa maupun marah. Ya, segala emosi yang mungkin kita ada. Tetapi kita pasti jangan meninggalkan Allah. Kita pasti tetap berdekatan dengan Allah dan berada di samping Allah. Mari kita baca ayat 21, dia kata, ketika aku sakit hati dan perasaanku dilukai, seperti semalam dan sehari sebelum itu, dia nampak orang jahat lebih berjaya. Jadi dia meluahkan ketidakpuashatian kepada Allah. Jadi dia kata, aku bodoh seperti binatang. Aku tidak faham akan kehendak-Mu. Namun, aku tetap berada di samping-Mu dan Engkau memegang tangan kananku. Nah, saudara dan saudari, ya, walaupun kita kecewa, walaupun tak puas hati, walaupun penuh dengan emosi, itu tidak salah. Kerana manusia ini dicipta memang penuh dengan emosi. Ya, kita ada kalanya sedih, sakit hati, hancur hati, menangis. Itu emosi semua tidak salah. Tapi yang salah adalah tindakan kita yang mengkhianati Allah. Adalah tindakan kita yang meninggalkan Allah. Asalkan kita tetap bersama-sama di samping Allah, kita tetap ada peluang untuk memahami kehendak Allah. Tetap ada peluang dipimpin, dipegang tangan oleh Allah. Nah, saudara dan saudari, kita perlu berada di sisi Allah. Asalkan kita berada di sisi Allah,
Tuhan tidak akan membiarkan kita berseorangan. Seperti mana ayat 23 dia kata apa? Engkau memegang tangan kananku. Kalau kita tetap bersama dengan Allah, walaupun kita tak puas hati, walaupun kita menangis, walaupun kita komplain, Tuhan akan pegang tangan kita. Dia akan menemani kita pada setiap waktu. Ayat 24, engkau membimbing aku. Tuhan akan tetap bimbing kita. Walaupun waktu itu kita susah, waktu itu kita duka cita, waktu itu kita mau give up, sudah tak ada semangat lagi, Tuhan tetap akan bimbing kita maju ke depan. Dan dia kata dengan nasihat. Tuhan akan terus menerus berbisik-bisik di telinga kita ataupun bersuara dalam hati kita, memberitahu kita bahawa tolong anak, dengar dulu, sabar dulu, jangan panas baran, jangan putus asa, jangan patah semangat. Saya ada rencana yang baik, saya ada satu planning yang baik untuk kamu. Nah, Tuhan akan terus menerus memberi nasihat kepada kita, asalkan kita tidak meninggalkan dia, asalkan kita tetap berada di sampingnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan menjauhkan diri daripada kita. Dia tetap memegang tangan kita, tetap membimbing kita, tetap memberi nasihat setiap hari kepada kita. Dan saudara-saudari, akhirnya dia kata apa? Dan kelak engkau menyambut aku dengan kehormatan. Dan maksudnya Tuhan masih lagi menanti-nantikan kita di syurga dengan tangan terbuka. Dia tidak membuang kita, dia tidak putarkan, pusingkan wajahnya, alihkan wajahnya daripada kita. Tidak, dia tidak masukkan kita dari buku hidup hanya kerana kita komplain, hanya kerana kita tak puas hati, hanya kerana kita penuh beremosi. Tidak, dia tidak buang nama kita, saudara dan saudari, asalkan kita tetap bersama di di sampingnya, kita tetap dikasihinya, kita tetap diperkenankannya, dan Tuhan pasti akan tetap memimpi kita dari sekarang sehinggalah ke syurga. Nah, saudara dan saudari, inilah satu perjanjian sungguh baik. Ya, saya memang selalu tengok anak saya, anak kecil Ezekiel itu, memang selalu dia sakit hati. Dia kata, "Bapa, dia ambil barang saya. Bapa, kenapa dia boleh buat ini, saya tidak boleh? Kenapa kakak ada ini, saya tidak ada? Tidak adil. Mana boleh macam itu?" Dia akan panas parah di sana. Sebagai bapa, sebagai bapa, saya akan memeluk dia. Saya kata, "Ezekiel, kakak itu sudah belajar di sekolah rendah. Dia perlukan perkara ini, dia perlukan benda ini. Kamu masih kecil. Lain kali tunggu kamu besar, saya akan bagi kamu," dan sebagainya. Kan? Walaupun dia panas barang di sana, tapi sebagai bapa, saya tidak tinggalkan dia. Saya masih sayang dia. Saya masih memimpin dia. Saya masih menasihatkan dia. Saya masih mendorong dia dan memberi kekuatan kepadanya. Kan? Betul tak, saudara dan saudari? Nah, kerana waktu ini dia tidak faham, suatu hari nanti dia akan faham. Nah, saudara dan saudari, anak tidak memahami kita tidak bermaksud kita sudah bersalah. Tidak. Cuma dalam perspektif mereka tidak ada tahap pemahaman itu untuk memahami apa yang orang dewasa buat. Sama juga, saudara dan saudari, bila kita berhadapan dengan Allah, kita mungkin tak puas hati terhadap Allah. Adakah ini bermaksud Allah salah? Tidak, Allah tidak salah. Cuma dari perspektif kita yang sangat terhad, kita susah mahu memahami kehendak Allah dan rancangan Allah yang sungguh luar biasa. Nah, saudara dan saudari, yang penting waktu kita tak faham, jangan kita terus lari keluar dari rumah. Jangan. Kita tetap perlu percaya bahawa Allah ini sungguh baik dan dia tidak salah. Walaupun saya tidak faham, dia tetap tidak salah. Apa yang saya perlu buat? Tetap bersama di samping Allah, dan suatu hari nanti Allah akan membimbing saya dengan nasihat, dan sehari demi sehari saya akan nampak dengan lebih jelas. Jerebu itu akan dibuka, jerebu itu akan hilang. Selagi saya masih bersama dengan Tuhan, saya pasti boleh menuju ke arah masa depan yang baik. Amin. Nah, saudara dan saudari, ayat seterusnya, ayat 25, 26 mengingatkan kita bahawa Allah sahajalah satu-satunya objek yang patut kita miliki, yang patut kita berjuangkan dalam seumur hidup kita. Apa yang dikatakan di sini ayat 25, dia kata, "Siapa lagi aku miliki di syurga kecuali engkau? Tiada lagi aku ingini di bumi ini selain engkau. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, engkaulah kekuatanku, ya Allah. Hanya engkau yang aku perlukan selama-lamanya." Nah, saudara dan saudari, setelah pemazmur ini meluahkan segala emosi yang tidak puas hati, yang kecewa, yang hancur terhadap Allah. Selepas dia meluahkan segala ini, dan selepas dia datang kembali ke hadirat Allah seperti mana kita bacakan semalam, dan baru dia nemu, baru aku nemu, baru dia tahu tentang kehendak Allah. Dan hari ini dia kata, Allah itu tetap terbaik, best.
untuk seluruh hidup ini. Jadi dia kata hanya Allah saja yang dia mahu miliki. Saudara, dia kata apa? Hanya engkau sahaja yang aku perlukan selama-lamanya. Ini seumpama satu biji tablet vitamin merangkumi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K dan semua protein dan semua yang kita perlukan ada di dalam tablet vitamin ini. Jadi saudara dan saudari, bila kita sudah memiliki satu tablet yang merangkumi semua unsur, merangkumi semua yang kita perlukan, kita tidak perlu ambil ubat lain, tak perlu buat apa-apa, kita hanya makan satu biji vitamin itu ataupun supplementary itu, satu biji satu hari cukup untuk sepanjang hari. Betul kan? Kerana semua yang kita perlukan ada di dalam tablet itu. Sama juga saudara dan saudari, Tuhan memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi tidak perlu kita kerjakan yang lain, tak perlu kita kerjakan keseronokan yang lain, tak perlu kita kerjakan duniawi yang seperti mana kita ceritakan semalam. Tak perlu, hanya kita pegang Tuhan Yesus, kita peluk dia. Bila kita peluk dia, semua yang kita perlukan ada di dalam Tuhan, kerana dia adalah sumber kekuatan, sumber kekayaan, sumber perhiburan, sumber segala sesuatu. Asalkan kita berada di sampingnya, kita sudah memiliki everything. Kita sudah memiliki segala sesuatu. Amin. Nah, saudara dan saudari, inilah segala duniawi ini yang seperti mana kita bacakan semalam tidak dapat dibawa ke syurga. Di sini dia kata apa? Dia kata, namun siapa lagi yang aku miliki di syurga kecuali engkau. Jadi apa-apa yang saya kerjakan seumur hidup di dunia ini, satu sen pun, satu bini pun, memanglah mungkin bini akan di syurga, tapi di syurga kita bukan lagi hubungan suami isteri, ya. Kita tidak dapat bawa apa-apa pun ke syurga kecuali Allah saja yang kita ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Allah saja yang akan kita miliki sampai ke syurga, kenapa kita perlu meluangkan begitu banyak masa dan seumur hidup kita hanya untuk perkara-perkara duniawi yang sementara waktu yang tidak dapat dibawa ke syurga? Apa guna kita berjuang untuk segala itu? Nah, saudara dan saudari, oleh itu kita tetap perlu bersama di sisi Allah, dan kita memegang Allah, kita memperjuangkan kehendak Allah, dan kita akan mendapat hasil yang lumayan di syurga. Saudara dan saudari, di sini dia kata apa? Dia kata, engkaulah, sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, engkaulah kekuatanku, ya Allah. Tak kira waktu kita senang, waktu kita duka cita, waktu kita susah, dia tetap bersama dengan kita. Dia tetap kekuatan kita. Dialah yang kita perlukan pada setiap masa, setiap saat. Ya, saudara dan saudara, betul. Kalau kamu tahu dalam bidang counseling, ada satu bidang counseling Alkitabiah yang sekarang sangat berleluasa di dalam gereja. Saudara dan saudara, ini mengingatkan kita bahawa segala permasalahan boleh diselesaikan dengan membaca firman Allah. Bermaksud, tak kira kamu gaduh antara suami isteri, gaduh antara ibu bapa dan anak, kamu menghadapi masalah keuangan, kamu menghadapi masalah jiwa dan sebagainya. Semua itu kita boleh mendapat penyelesaian dari Alkitab. Bermaksud Allah boleh selesaikan segala masalah, tak kira apa jua masalah kamu itu. Ya, betul, saya kata ini memang beralkitabiah, kerana hanya Allah sahaja yang kita perlukan selama-lamanya. Bila kita mendapat Allah, kita telah mendapat seluruh dunia. Amin. Saudara dan saudari, tetapi ayat 27 kata apa? Orang yang meninggalkan engkau pasti musnah. Engkau akan membinasakan mereka yang tidak setia kepadamu. Nah, saudara dan saudari, seperti apa yang kata tadi, bila kita ada Allah, kita mempunyai segala sesuatu. Seumpama kita manusia memerlukan udara, memerlukan oksigen, kita juga begitu memerlukan Allah. Bila kita tidak memiliki Allah, kita seumpama orang yang putus nafas. Bila kita putus nafas, kita parai, kita mati. Betul? Jadi mereka yang tidak taat kepada Allah, parai, mati kerana putus nafas. Tak ada kehadiran Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara dan saudari, ayat 28 yang kata, tetapi bagiku, sungguh baik berada di samping Allah. Aku mendapat perlindungan daripada Tuhan Raja, dan aku akan memberitakan segala perbuatannya. Nah, saudara dan saudari, ini penutup yang sungguh indah bagi seluruh bab 73 yang penuh beremosi negatif, yang meluahkan pelbagai jenis kekecewaan. Tapi akhirnya dia kata apa? Tak apa.
Bagi saya, biarpun apa jua yang saya tidak faham itu tak apa. Bagi saya, sungguh baik berada di samping Allah. Nah, saudara dan saudari, kita yang bijak ini hendaklah membuat satu keputusan. Lain kali seumur hidup ini, tak kira apa jua yang berlaku, walaupun pada ketika itu kita tidak memahami rancangan Allah. Kita tak faham kenapa Allah buat sedemikian. Tapi saudara dan saudari, satu keputusan yang perlu kita buat ialah tetap berada di samping Allah selama-lamanya. Kerana hanya dengan cara itu, kita boleh mendapat perlindungan setiap hari. Dan hanya dengan cara itu, kita boleh mendapat kekuatan untuk melakukan segala kehendaknya seperti memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, saudara dan saudari, satu perbezaan yang sangat ketara antara Kristian dengan yang bukan Kristian. Tak kira dia Buddhis kah, Muslim kah, ataupun apa-apa yang lain, saudara dan saudari. Kristian dengan agama lain sangat berbeza. Apa perbezaan yang paling utama? Iaitu agama lain asyik-asyik memanggil penganutnya melakukan kelakuan baik. Okey, melakukan pahala. Saudara dan saudari, bila mereka macam orang Buddhis, mereka melakukan pahala, wah sangat susah, mau membantu orang, mau menderma wang dan sebagainya, sangat susah. Bila dia buat pahala, dia sangat susah. Hati itu mungkin tak puas hati, ayo susah jadi Buddhis, susah mau melakukan pahala. Nah, saudara dan saudari, tetapi orang Kristian ini, Allah bukan minta kita buat pahala untuk diselamatkan. Mereka buat pahala baru boleh masuk syurga. Itu kepercayaan mereka. Tapi bagi kita, dengan pahala tak dapat masuk ke syurga. Kita hanya boleh melalui Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah kita mendapat pasport visa pergi ke syurga, baru Tuhan suruh kita melakukan pahala. Bagaimana melakukan pahala? Bukan dengan letih, bukan dengan lemah. Tidak. Allah memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus melakukan pahala itu bersama-sama dengan kita. Ini satu perbezaan yang paling ketara. Kita bukan melakukan pahala seperti Buddhis. Buddhis lakukan pahala untuk pergi syurga. Kita ini yang sudah dapat pergi syurga, baru kita perlu melakukan pahala dengan ada kekuatan Roh Kudus yang membolehkan kita melakukan segala kerja, segala kehendak Allah. Nah, saudara dan saudari, hari ini memberitahu kita bahawa God is so good. Hanya Allah sahaja yang sangat baik, the best among the best. Ya, hanya Allah saja yang paling baik untuk kita. Patut kita memegang dia, memeluk dia, jangan lepaskan dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, saya dengar banyak kesaksian daripada pastor-pastor. Ya, seperti saya. Memang saya ada banyak impian. Ya, mau jadi lawyer, ahli politik, mungkin ketua menteri, mana tahu. Tapi saudara dan saudari, bila saya nampak Allah yang terbaik untuk hidup saya, semua impian ketua menteri, semua impian YB itu boleh dibuang. Kerana itu bukan yang paling penting, itu tidak dapat dibawa ke syurga. Hanya Allah saja yang saya boleh bawa ke syurga. Itulah sebabnya saya bercakap dengan Mama. Mama suruh saya tetap menjadi peguam. Saya kata tidak. Hidup saya ini diselamatkan oleh Allah. Kalau bukan Allah, saya tidak ada harapan baru. Saya langsung tak ada potensi untuk menjadi peguam kalau bukan Allah. Jadi saya ingin memakai seumur hidup saya hanya berjuangkan kehendak Allah. Amin. Saudara dan saudari, jadi hari ini saya harap setiap kita setelah membaca firman Tuhan, kita juga buat satu keputusan tetap bersama di samping Allah dan berjuang untuk kehendak Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kerana inilah jalan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur kerana Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun kami lemah, banyak kala kami mundir, kami mengadu, kami komplain, kami tak puas hati. Tapi Engkau tidak marah. Engkau tidak membuangkan kami. Engkau tetap menemani kami, memegang tangan kami, memimpin kami dengan nasihat, dan Engkau menanti-nantikan untuk menyambut kami di syurga nanti. Ya Bapa, kami bersyukur kerana Engkau lah yang terbaik untuk kami. Hanyalah Engkau yang patut kami miliki, patut kami perlukan, patut kami berjuangkan seumur hidup kami. Bantulah kami untuk memakai seumur hidup ini hanya untuk menjalankan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bila kami jumpa-Mu di syurga, kami mahu jumpa dengan penuh bersukacita. Bukanlah jumpa dengan penuh ketakutan. Berkatilah setiap kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.